السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ayat 94 mengenai ujian perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka semasa dalam ihram. Ujian ini hampir sama dengan ujian yang berlaku kepada golongan Yahudi, larangan mereka daripada melakukan kerja-kerja duniawi pada hari Sabtu. Hari mana dilarang mereka bekerja, ikan ada. Nampak sangat rezeki melimpah ruah. Hari lain, hari bukan hari ibadat, ikan tiada. Ujian daripada Allah. Hampir sama. Iaitu dalam ayat mengenai pengharaman dan penghalalan Allah uji hamba. Kadang-kadang perkara haram tu mudah dapat. Rezeki daripada cara haram mudah dapat. Manakala rezeki halal payah dapat. Ini ujian daripada Allah. Orang Yahudi dia sangat maknanya dia sangat tamak kepada dunia, kalah dalam ujian. Kerana hari Sabtu ikan timbul banyak sangat-sangat. Manakala hari lain pada tu ikan tidak ada. Oleh kerana tamaknya Yahudi pada dunia, walaupun larangan terhadap mereka diarahkan oleh Allah jangan melakukan kerja dunia, tamak mereka itu menyebabkan mereka tak sabar dan mereka buat satu helah, iaitu mereka bawa parit, buat lubuk, sehingga pada hari Sabtu ikan itu masuk dalam parit dia dan masuk dalam lubuk, dan hari Sabtu dia tak buat kerja lebih kecuali menyekat dengan satu alat supaya ikan yang masuk dalam lubuk pada hari Sabtu tu tak boleh keluar. Esok hari Ahad, hari boleh dia buat kerja, dia pergi ambil. Mana dari segi pandangan masyarakat dia tak buat kerja hari Sabtu. Satu saja kerja dia, hanya tutup laluan ikan daripada keluar daripada lubuk yang mereka buat. Yang mereka nampak ialah orang ni pergi ambil ikan pada hari Ahad. Itu helah. Tapi di sisi Allah, helah seperti itu pun dia kira salah. Itu Allah tukar dia jadi kera. Kurang kerana helah seperti ini. Golongan Yahudi. Untuk umat akhir zaman, ayat ni, apabila mereka keluar ihram untuk pergi buat haji,
binatang liar semua jadi jinak. Nak tangkap dengan tangan boleh, nak guna panah pun boleh, nak guna lembing pun boleh. Semua binatang jadi jinak pada masa ihram. Habis saja haji, semua jadi liar. Ujian daripada Allah Ta'ala. Dan perkara ini berlaku sentiasa. Di mana musim haji atau di mana masa mereka pergi buat umrah, binatang-binatang yang diharamkan berburu, oleh kerana jinak, manusia tak sabar. Manusia tangkap binatang itu dengan apa cara saja. Jadi ketakwaan seorang itu apabila diuji. Ketakwaan seorang itu apabila diuji. Apabila kandas dalam ujian, maka takwa masih tidak ada. Mana jika ambil juga rezeki cara haram, walaupun dia tahu ini larangan, maka takwa tidak ada. Jadi tamak kadang-kadang seorang itu dia sanggup melanggar hukum kerana takwa tidak ada, ketakwaan kepada Allah Ta'ala tidak ada. Ini adalah ayat jenis ujian pada pengharaman. Dan pengharaman ini berbentuk sementara. Itu semasa ihram saja. Binatang tu halal, tapi semasa ihram saja tak boleh ambil. Habis ihram, memang boleh ambil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, la yabluwannakumullah, Allah pasti akan menguji kamu. Jadi siapa kamu ni? Hujjaj, jemaah haji. Biasa jemaah haji yang mana mari daripada negara-negara jiran masuk Saudi melalui jalan darat. Sebab binatang-binatang ni mestilah keadaan dia duduk di darat. Allah Ta'ala uji kamu, uji jemaah haji yang duduk dalam ihram. Bisyai'in, suatu benda minas saidi, daripada binatang-binatang yang diburu. Allah uji, pasti uji kamu bisyai'in dengan sesuatu benda dunia, yakni minas saidi, daripada binatang-binatang yang diburu. Jika Allah jadikan binatang itu hingga tanaluhu aidikum, boleh dapat ditangkap oleh tangan kamu yang buat haji. Tanaluhu aidikum ni mana mudahnya kamu tangkap dengan tangan kamu kerana jinak binatang itu sebagai ujian. Walima hukum, dan jinaknya binatang itu sehingga dapat diambil melalui alat-alat seperti panah dan lembing kamu. Waktu lain tidak. Waktu haji, bagi orang yang buat haji, Allah jinakkan binatang sebagai ujian. Tujuan apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah dapat zahirkan, dapat bezakan siapa yang takut pada Allah secara ghaib, tanpa lihat. Itulah cara liya'lamallahu, supaya Allah dapat bezakan siapa sebenarnya yang takut pada Allah secara tidak lihat, secara ghaib. Mana kalau dia berburu juga, dia tak takut pada Allah. Kalau dia tak berburu, itu dah alamat dia takut. Sebab tidak ada alasan lain. Orang semua tak tahu mana gitu. Faman i'tada ba'da dzalika, maka sesiapa yang melampaui batas sebab pada pengharaman seperti tadi, berburu juga, falahu adzabun alim, baginya azab yang sangat pedih. Oleh kerana itu diulangi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqtulus sayda, jangan bunuh binatang-binatang buruan. Wa antum hurum, hal kada kamu dalam ihram, jangan bunuh. Sebab pantalan ni hanya berlaku semasa ihram. Kalau bunuh juga, denda kafarah. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan siapa yang membunuh binatang-binatang itu di kalangan kamu dengan sengaja, fajaza'u mithlu ma qatala minan nar, maka balasannya, sini muqaddar fa'alihi jaza', maka ke atas orang yang membunuh itu jaza'u. Jaza'u maknanya denda, hukuman. Mislu ma qatala minan nar, denda atau hukuman seperti mana binatang dia telah sembelih. Mislu ma qatala, seumpama binatang yang dia telah bunuh.
ke atasnya wajib bayar denda seperti mana binatang dia telah bunuh. Kalau binatang dia telah bunuh, katakanlah dalam kitab tafsir katakanlah dia telah bunuh burung unta, maka dendanya adalah minan na'am, daripada binatang ternak yang dia pelihara, unta. Bunuh burung unta, denda adalah seperti mana binatang ternak yang dia pelihara, seumpama itu unta. Cuma siapa yang akan bagi tahu, yang akan mengadili nilai benda yang kamu, binatang yang kamu bunuh masa berburu dan bayaran dia? Yahkumu bihi adzawa adlin minkum, yang akan buat keputusan akan denda itu oleh dua orang adil di kalangan kamu. Dia akan buat keputusan. Tengok binatang apa, jika kamu bunuh arnab, maka kambing. Jadi ulama telah buat beberapa contoh binatang-binatang yang dia bunuh pada masa berburu tu binatang jenis mana, maka dendanya, jazaknya ialah binatang ternak yang mereka pelihara. Hadiyan balighal Ka'bah, mana binatang ini akan disembelih bagi denda apabila sampai ke Mekah. Kalau tidak sama, binatang yang diburu itu tak sama, maka kena bayar kafarah. Au kafaratun, atau bayar kafarah, ta'amun masakin, bagi makan kepada orang miskin. Au adlu dzalika siyama, ataupun kalau tak ada makanan untuk bagi makan pada orang miskin, puasa. Adlu dzalika ni gantian puasa satu hari pada satu orang miskin. Kalau bagi makan pada 10 orang miskin, maka 10 hari puasa. Jadi 3 cara Allah Ta'ala beritahu hukuman kepada orang yang dalam ihram berburu binatang. Hukuman ini atau denda ini liyadhu khawbala amrihi, supaya dia dapat rasa wabala, akibat daripada perbuatan berburu, supaya dia dapat rasa periknya ataupun besarnya wabal akibat daripada perbuatan berburu. Sebelum turun ayat ni, kalau lah berlaku apa-apa, afallahu amma salaf, Allah maaf yang terdahulu daripada perbuatan. Wa man ada, dan siapa dia ulangi balik setelah dia tahu hukum, wa yantaqimullahu minhu, Allah Ta'ala tetap akan menghukumnya. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi bersedia menghukum bila-bila masa. Zuntiqam maknanya bersedia menghukum bila-bila masa. Jadi masa haji, ujian Allah Ta'ala, satu dihalal, satu diharamkan. Berburu binatang laut dihalalkan, yang diharamkan hanya berburu binatang darat semasa haji. Uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan kepada kamu menangkap binatang-binatang di laut seperti ikan. Wa ta'amuhu mata'an lakum, dan makanan yang ada di laut, sumber lautan itu mata'an lakum, memang rezeki yang dimudahkan untuk kamu walaupun kamu dalam keadaan haji. Walisayyarah, dan rezeki yang dimudahkan untuk musafir lain. Wa hurrima alaikum saydul bari, diharamkan kepada kamu orang buat haji berburu binatang darat. Ini pun madumtum hurma, selama mana kamu dalam ihram. Maknanya musafir melalui laut, ambil binatang-binatang dalam laut, tak ada masalah, sebab ia merupakan makanan yang disediakan oleh Allah untuk kamu yang buat haji dan juga untuk musafir. Manakala binatang darat, selama mana kamu dalam ihram, diharamkan. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun, dan kamu semua adalah takut kepada Allah, yang mana suatu hari kelak kepadanya lah kamu semua akan dihimpun untuk dibalas. Jadi musafir jauh-jauh daripada pelosok dunia dengan peraturan ini. Kenapa tu? Kerana nak pergi ke Mekah. Kenapa nak pergi ke Mekah? Kerana nak datang kepada Kaabah. Kerana amalan itu adalah syariat Allah.
Jadi perjalanan bersusah payah dengan ada peraturan-peraturan semata-mata kerana di sana ada Kaabah untuk menyempurnakan ibadat umrah atau haji. Jadi pergi sana untuk ini. Oleh kerana tempat sana berkat, tempat sana disyariatkan sampai oleh Allah Ta'ala supaya sampai mana-mana hamba yang beriman, yang ada kemampuan, maka semua orang pakat pergilah. Walaupun apa saja suasana yang berlaku di dalam perjalanan, walaupun ada penalaran seperti berburu tak boleh, dia akan pergi. Jadi sempurna pada perjalanan penting ini dan ada sekatan dan larangan ini. Sekatan maknanya ihram. Nak masuk sempadan dia ada ihram. Itu sekatan. Dan bila masuk sempadan, sekatan-sekatan lain ialah kena berjaga-jaga daripada perkara-perkara yang merosakkan ihram. Di antara pantang juga dalam perjalanan itu tak boleh berburu. Dan tak boleh berburu binatang darat. Kesemua ini dilalui kerana nak pergi ke Kaabah. Apa kelebihan Kaabah? Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Allah telah jadikan Kaabah, yakni Baitul Haram. Yakni Baitul Haram, Baitullahil Haram qiyaman linnas. Tempat yang aman yang ditumpukan oleh semua penduduk dunia. Tempat yang aman yang ditumpu untuk seluruh penduduk dunia pergi ke sana. Bagi apa? Bagi segala urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Bagi urusan duniawi, bagi urusan ukhrawi. Begitu juga wasyahrul haram, Allah telah jadikan juga bulan haram. Wal hadiya, dan binatang yang akan disembelih di tanah haram. Wal qala'ida, dan binatang-binatang yang telah dikalungkan pada lehernya sebagai tanda untuk disembelih di tanah haram. Dzalika ja'ala dzalika muqaddafi'ah. Allah jadikan demikian semua tu Kaabah, tanah bulan haram dan binatang-binatang yang akan dibawa untuk disembelih di tanah haram. Allah jadikan yang demikian itu li ta'lamu, supaya kamu yakin anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil, bahwa Allah Ta'ala dia maha mengetahui apa saja di lapisan langit dan apa saja yang di bumi. Dan wa anna Allah bi kulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala bukan saja langit bumi, mengetahui, maha mengetahui akan segala sesuatu yang lain pun. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi. I'lamu, ketahuilah olehmu semua, anna Allah syadidul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala hukumannya sangat berat bagi mereka yang langgar hukum larangan. Wa anna Allah, dan dalam masa yang sama, wa anna Allah ghafurur rahim, dan Allah maha mengampuni lagi maha mengasihani bagi orang yang dapat patuh dan mengikuti syariat. Perkara jaga syariat atau tak boleh jaga syariat tidak dibebankan kepada Nabi. Itu adalah ikhtiar umat apabila disampaikan oleh Nabi syariat. Allah beritahu pada Nabi, ma'ala rasul, tidak ada tugas ke atas Rasul ilal balagh, kecuali mentabligkan sepenuh-penuhnya syariat Allah. Tinggal lagi umat yang telah sampai kepada telinga mereka, kepada pengetahuan mereka tentang hukum-hukum larangan dan juga arahan itu, dia nak buat atau dia tidak mahu buat, diserah kepada ikhtiar mereka masing-masing. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah juga maha mengetahui apa yang kamu dapat zahir, apa yang kamu zahirkan melalui penampilan zahir dan juga tutur kata kamu. Wa ma taktumun, dan apa saja yang kamu dapat sembunyikan, yang kamu sembunyikan dalam hati kamu. Sebagai ujian, Allah maha tahu. Nabi telah sampaikan segala-gala. Ini hukumnya, ini syariatnya. Tinggal lagi kepatuhan, kamu berikhtiar. Allah maha tahu penampilan zahir, perkataan yang zahir, yang dizahirkan oleh lidah kamu. Dan sama juga bagi Allah Ta'ala apa yang disembunyi dan dirahsiakan oleh hati kamu. Qul, katalah kepada mereka, la yastawil khabith wa tayyib, memang takkan sama, tak boleh sama khabith yang haram wa tayyib
yang baik, iaitu yang halal. Walau a'jabaka kathratul khabith, sekalipun memikat hati kamu, menakjubkan kamu oleh banyaknya khabith, banyaknya yang haram. Sekalipun banyaknya yang haram itu memikatkan hati kamu, tapi dia tetap tidak sama di sisi Allah. Yang khabith walaupun banyak mana, dia tetap khabith. Khabith maknanya haram. Fattaqullah, dalam perkara ini takutlah kamu sungguh-sungguh kepada Allah. Ya ulil albab, wahai ulil albab, wahai orang yang ada akal, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Jumlah yang mudah yang Allah Ta'ala zahirkan di sini nak beritahu, agama ni dia adalah perkara suci, perkara jelas, berbukti dan berdalil. Walaupun tak ramai orang minat ataupun orang terima, tidak penting. Sebab dia tidak sama. Perkara suci seperti wahyu, yang daripadanya lah agama ini, yang diturunkan dengan penuh bukti dan dalil, dia adalah benda yang baik. Lain tu pada bukan agama, walaupun banyak sekalipun penganut dan pengikutnya, dia tetap khabith. Jadi dalam dua perkara, pentingnya apa dia? Takut pada Allah. Itulah satu kalimah mudah untuk difahami oleh hamba. Fattaqullah ya ulil albab, maka kamu semua wahai hamba yang berakal, takutlah kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan takut itu kamu berjaya. Hukum-hukum Allah yang Allah turunkan sebenarnya untuk kemudahan hamba, untuk kebaikan hamba, di dalam menguji dan menguji dan mencoba hamba. Jadi tidak perlu hamba itu tanya banyak. Dia tak perlu tanya banyak pada Allah Ta'ala. Sebab apa yang Allah beritahu pada hamba itu sudah sesuai, sudah cukup untuk kegunaan dan faedah hamba. Lebih-lebih lagi perkara-perkara halal dan haram. Itu tajuk sebenarnya. Lebih-lebih lagi perkara halal dan haram. Perkara halal banyak sangat-sangat. Perkara haram pun ada. Jadi cukuplah dengan pemberitahuan Allah kepada hamba yang dia sendiri beritahu, sebab dia sangat arif, sangat alim, sangat tahu tentang keperluan hamba. Tak perlu tanya. Sebab apa? Kadang-kadang tanya daripada kamu itu menyebabkan sukar kamu untuk beramal. Tanya itu sukar untuk beramal. Seperti mana Yahudi tanya banyak kepada Nabi Musa tentang lembu betina. Jadi tanya banyak menyebabkan banyaklah kesusahan yang akan dia tempuhi bagi menyempurnakan. Jadi jangan banyak tanya tentang perkara halal haram, sebab dia sebenarnya sudah jelas. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'. Wahai orang telah beriman, jangan kamu tanya perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Sini asalnya perkara-perkara yang tidak memberi faedah kepada kamu. In tubdalakum tasukum. Sekiranya dijawab, dizahirkan soalan kamu, sekiranya dizahirkan jawapan pada pertanyaan kamu, nah, tasukum, menyusahkan kamu. Dia berlaku pada zaman Nabi. Pernah Nabi minta sahabat tanya nak tanya apa. Cuma mereka ni bila dibagi peluang tanya benda yang tidak betul, benda karut-marut. Sehingga satu orang tu dia tanya Rasulullah, duduk mana unta saya? Dia kehilangan unta. Satu orang pula, ya Rasulullah, ayah saya di mana? Ayah dia dah mati. Nabi jawab, ayah kamu dalam api neraka. Jadi banyak perkara-perkara yang ditanya, perkara yang tidak berfaedah. Jadi intu badalakum tasukum, sekiranya dizahirkan jawapan perkara yang tak berfaedah itu menyusahkan kamu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'ana tubdalakum. Dan jika kamu tanya tentang satu perkara kena pada tajuk ketika Quran turun. Apabila kamu tanya tentang perkara itu semasa wahyu diturunkan, Al-Quran diturunkan, nasaya tubdalakum, akan dizahirkan kepada kamu penjelasannya. Jadi kalau tanya perkara-perkara kena pada tajuk semasa Quran diturunkan, maka Allah akan zahirlah penjelasannya.
Seperti mana banyak sangat peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita SAW. Apabila berlaku satu kes, Nabi tak tahu jawapan dia. Sahabat tanya. Seperti satu orang perempuan, dia telah diziharkan oleh suami dia. Dia kata, kamu seperti ibuku. Dan zihar pada masa itu, masa jahiliah, bermakna tak boleh duduk bersama hingga semalam. Jadi perempuan ni tanya Nabi, tanya-tanya. Ketika itu Allah turunkan ayat yang kita akan baca, qad sami'a Allah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang pertanyaan diajukan semasa wahyu sedang turun tentang itu, Allah akan zahirkan, jelaskan perkara-perkara yang ditanya supaya maklumat dapat dipahami dengan baik. Afallahu anha. Inilah agama Islam. Afallahu anha. Allah memaafkan daripada banyak-banyak pertanyaan yang berlaku di kalangan sahabat. Cuma lain kali jangan tanya perkara yang tidak ada hubungan. Allahu Ghafurun Halim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha Tabah. Allah Ta'ala kisahkan dalam ayat ni, dulu ada kaum yang banyak bertanya mengenai perkara yang tidak berfaedah. Qad sa'alaha qaumun min qablikum. Telah bertanya juga soalan-soalan yang tak berfaedah. Satu kaum sebelum kamu. Tanya punya tanya, summa asbahu biha kafirin. Kemudian jadilah mereka itu dengan pertanyaan tadi engkar. Tanya pertanyaan lainnya, lama-lama mereka jadi golongan yang engkar. Bukan jadi golongan yang taat. Ayat seterusnya Allah Ta'ala jelaskan bahawasanya resam jahiliah yang berlaku pada zaman dahulu, setengah-setengah binatang yang halal dijadikan haram, dipantang larang, dijadikan satu syariat. Resam mereka satu syariat yang mereka tak akan menunggangi, mengambil susu, menyembelih dan makan daging. Sekiranya binatang-binatang tadi telah berada dalam keadaan begini-begini mengikut pahaman dan khayalan mereka. Yang paling masyhur ada 4 jenis. Seperti binatang bahirah, saibah, wasilah dan ham. Dan perbezaan dari segi sifat binatang ni macam mana jadi begini disebut oleh ulama tafsir dengan berbagai-bagai. Tapi ini adalah 4 jenis binatang yang masyhur sangat-sangat di kalangan orang Mekah, haram bagi mereka. Unta kalau begini-begini tak boleh. Kambing jika begini-begini dan tak boleh. Tak boleh nak sembelih, tak boleh nak makan, tak boleh apa semua sekali. Sedangkan dia halal. Jadi tak boleh tu daripada apa? Daripada rekaat. Daripada khayalan. Bukan daripada bukti. Jadi contoh dalam ayat ni diguna pakai, kiaskan kepada semua yang halal yang dikatakan tak boleh. Yang dikatakan pantang larang. Sama. Iaitu pengharaman bukan daripada Allah. Jadi contoh 4 ni sebagai contoh zaman dahulu. Kalau ni dah tidak ada. Tapi seperti inilah. Kalau hari ni pun mana-mana manusia di mana-mana tempat, jika binatang yang halal itu dikatakan tak boleh, dipantang daripada guna, ambil faedah daripadanya, makan dagingnya, sembelihnya, dia perkara yang sama, iaitu mengharamkan perkara yang halal yang menyebabkan kufur. Di sini Allah tegaskan, ma ja'alallahu min bahirah. Allah tidak jadikan daripada binatang bahirah, wala saibah, dan juga yang jenis saibah, wala wasilah, yang jenis wasilah, dan wala ham, dan jenis ham. 4 binatang ini rata-rata orang Mekah mengatakan haram daripada khayalan mereka. Walakinnal ladzina kafaru, tengok. Akan tapi orang kafirlah yang mengada-ngadakan atas Allah, atas nama Allah bohong. Orang kafir mana perkara ni yang menyebabkan kufur, dialah yang mengada-ngadakan pembohongan atas nama Allah. Ini tuntutan agama Allah. Mengharam perkara yang halal. Kenapa jadi demikian? Wa aktsaruhum la ya'qilun. Itu dalilnya. Kebanyakan mereka tak ada akal fikiran nak mengatakan sesuatu daripada bukti. Nak sabitkan sesuatu daripada bukti. Mereka kebanyakan tidak berakal. Tidak faham tuntutan agama. Yang lawan dia, orang yang berakal, orang yang memahami agama, dia tak ada perkara ni. Baik. Dia telah berlaku satu resam dalam masyarakat.
Dan golongan ini golongan yang tak berakal, tak berilmu. Lalu kita ajak dia kepada ilmu, ajak kepada jalan yang benar, kembali kepada syariat. Tapi kadang-kadang yang tak berakal ini menjadi degil. Itu biasa juga. Bukan kata bila dia nak diajar ilmu, dia mudah-mudah belajar. Tidak. Dia jadi degil. Dalilnya Allah beritahu berbentuk tasjil. Ayat ni berbentuk tasjil. Laporan Allah kepada Allah SWT. Orang dan bila dia tak berakal, jauh daripada maklumat ilmu, dia jadi degil pula. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dan apabila dinasihati kepada mereka yang tak berakal itu, ta'alu ayu marilah ila ma anzalallah, kepada wahyu yang Allah telah turunkan, wa ila rasul, kepada hadis yang disampaikan oleh rasul. Dua perkara. Mari, sebab ia agama, ia perkara yang dikira neraca. Mari kepada wahyu yang kitab Allah, mari kepada hadis Rasulullah. Kalau orang kurang akal ni, orang banyak tak berakal ni, lagi degil, kalau mereka kata hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukuplah kepada kami, cukuplah bagi kami apa yang kami telah dapati datuk nenek kami, tidak perlu lagi Al-Quran dan Sunnah. Mana gitu, tidak perlu lagi. Allah Ta'ala ada kepada jawapan, ayat tabi'unahum sini muqaddara jumlah, di antara au dengan waw. Ayat tabi'unahum, patutkah mereka mengikuti datuk nenek mereka juga, walau kana aba'hum, sekalipun datuk nenek mereka itu dalam perkara-perkara seperti ini, la ya'lamuna syai'an, tidak ada ilmu sedikit pun, wala yahtadun, dan tidak pernah terpimpin dengan mana-mana kitab langit. Itu semua daripada acuan sendiri, akal fikiran semata-mata, dan memang bercanggah dengan wahyu. Nak ikut juga, maknanya gitu. Jadi dalil, kami tak akan ikut, cukuplah kepada kami apa yang kami dapati datuk nenek. Jadi di sini dia panggil taqlidul aba', taklid kepada datuk nenek yang dicela. Apabila keadaan mereka sampai tahap ni, apa kena buat? Allah beritahu, setelah kamu sampaikan segala maklumat, dan apabila kamu ajak kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul, mereka degil juga, maka kamu jaga diri kamu, tak lebih pada itu. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, wahai yang beriman, kamu jagalah diri kamu. Kamu jagalah dalam mengislahkan diri kamu. Tidak ada masalah. Tapi ingat, bukan mana ayat ini berhenti daripada tanggungjawab tabligh, tidak. Seperti mana apa yang diberitahu oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kadang-kadang masyarakat duk ingat ayat ni mana putus tanggungjawab. Tidak. Mana kalau mereka tak terima, tidak lebih pada tu, kamu islah diri kamu. Jadi alaikum anfusakum, ala ni, ala di sini mana fi'il, isim fa'il, adalah isim fa'il, isim yang bermakna fa'il. Dia min asma'il fi'li. Alaikum pada ayat ni merupakan makna fa'il, yakni kamu jagalah, islahlah diri kamu. Yang pentingnya selepas tabligh, kamu islahlah diri kamu. La yadurrukum man dhalla, tidak membahayakan kamu sedikit pun tindakan orang yang telah sesat. Orang tak terima lalu dia sesat, tidak membahayakan kamu sedikit pun. Kamu hanya perlu islahkan diri kamu. Idza tadaitum, apabila kamu sudah dikira terpimpin. Mana kamu telah terpimpin, kamu ada bersama kamu bukti, kamu ada bersama kamu dalil. Orang tak terima, jadi islahlah diri kamu, tidak membahayakan kamu oleh sesiapa saja yang sesat. Ilallahi marji'ukum, tinggulah kepada Allah, jualah kembalian kamu jami'an, semua sekali. Orang boleh ikut, atau tak boleh ikut. Fayunabbi'ukum, di sana Allah Ta'ala akan beritahu kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa yang kamu pernah lakukan semasa dunia untuk dihukum dan dibalas. Ayat ni, dua ayat ni adalah dua ayat yang dikira agak-agak rumit sikit. Rumit apabila dia ada hubungan dengan asbabun nuzul yang perlu kita tahu. Asal ayat ni, di segi susunan dia, di segi hubungan kait, ialah rezeki yang halal tetap halal, yang haram tetap haram.
Asalnya gitu. Seperti mana ayat sebelum ni, ayat 100. Jadi ayat 106 juga, 106, 107 sebenarnya sebagai bentuk contoh berbeza khabis dan tayyib. Berbeza khabis dan tayyib. Ceritanya satu orang tu dia tumpang berniaga. Satu orang sahabat Nabi nama Budai radhiyallahu anhu. Budai bin Abi Maryam As-Sahmi. Dia tumpang berniaga dengan dua orang Nasara pada masa itu. Satunya Tamim Dari yang kemudian akan masuk Islam. Satu lagi kawan dia Nasara yang tak masuk Islam, namanya Ali bin Badda. Dia dua orang ni ahli peniaga. Budai ni kongsi pergi sama, bawa barang-barang masing-masing untuk berniaga. Biasa mereka bertiga ni berniaga daripada Mekah, Madinah, Syam, Mekah, Madinah, ulang-alik. Ambil barang sini, jual sana, ambil barang sana, jual sini. Masa tu Tamim Dari radhiyallahu anhu tidak Islam, masih lagi Nasara. Manakala kawan dia Adi bin Badda, dia kekal dalam Nasara. Tamim Dari akhirnya masuk Islam dan berlaku pada tahun 9 Hijrah. Memang akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Budai tumpang dia pergi sama-sama untuk berniaga di Syam. Banyak barang dia bawa, tapi yang paling mahalnya satu piala yang dia nak jual kepada ketua raja. Dia ada niat untuk jual kepada raja. Dalam perjalanan pergi, Budai jatuh sakit. Yang Islam ni jatuh sakit. Dia rasa dia tak larat nak pergi. Dia pun tulis semua barang-barang dia, senarai barang-barang dia dalam satu list, dalam satu kertas. Dia sembunyikan. Letak dalam barang-barang tadi kertas senarai tersebut. Sebelum dia meninggal, dia bagi wasiat kepada dua teman dia Nasara, kalau aku mati, barang-barang ni kamu suruh balik kepada keluarga aku di Madinah sana. Jadi Tamim Dari dengan Adi terima wasiat. Jadi dua orang ni dia panggil orang terima wasiat. Akhirnya Budai meninggal dunia dan mati dan dikebumikan di sana. Barang-barang dia di antara yang paling mahal adalah piala tu. Dia bungkus semua barang-barang, tapi piala tu dia pergi ke Mekah terlebih dahulu, dia jual. Kemudian dia balik ke Madinah. Sebab perniagaan dia begitu. Balik ke Madinah, dia beritahulah mengenai si Budai ni telah meninggal dunia, dia telah wasiat gini-gini. Ambillah barang ni. Dia suruh pada keluarga atau waris paling dekat kepada Budai. Dalam riwayat ni, si Budai ini merupakan waris kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan satu orang sahabat lagi, Al-Muttalib. Jadi apabila barang dia serah kepada Amr bin As, Amr bin As buka tengok barang tadi, terjumpalah senarai yang dia masukkan secara senyap oleh si mati. Apabila dibaca semua senarai, rupanya satu benda yang sangat bernilai, sangat berharga tidak ada. Dia pun terkilan dan dia rasa curiga. Dia panggil balik. Panggil Tamim Dari dan juga Adi. Dia kata, ni mana barang? Tak ada. Jadi riwayat berbeza. Tamim Dari dan juga Adi kata, saya tak tahu. Ini saja barang yang mana diwasiatkan kepada saya untuk serah. Barang ni saya tak tahu di mana dia. Tak tahu ke mana pergi. Kesal begitu. Tak lama kemudian dijumpai di Mekah sana barang tadi. Apabila dijumpai, Amr bin As radhiyallahu anhu pergi tanya, barang ni daripada mana kamu dapat? Pemilik itu kata, saya beli daripada Tamim Dari dan Ali bin Badda. Setelah didengari, maka dia pun balik semula ke Madinah dan panggil Tamim Dari dan juga Adi bin Badda. Dan sebelum ni dia telah bersumpah ketika mana dicurigai
Maksudnya barang yang hilang ini dicurigai kepada dua penerima wasiat, dia diminta bersumpah. Dan Adi bin Badak beserta Tamim Dari bersumpah selepas waktu asar dalam masjid. Dia bersumpah, kami takkan tukar sumpahan kami dengan dunia. Apa yang kami beritahu adalah jelas. Mana barang-barang ini saja yang diwasiatkan. Setelah bersumpah, barulah barang itu jumpa selepas pada itu di Mekah. Jumpa di Mekah. Lalu barang tadi diambil. Dia tanya, berapa kamu ambil barang ni? Dia kata, Adi dan Tamim jual 1,000 dirham. Dia pun ambil barang tu. Ambil barang tu. Dia panggil Tamim Dari dan juga Adi. Ketika ini, oleh kerana barang sudah ada di tangan warga, maka dia dikira orang yang ada dalil dan bukti. Dikepilkan dengan bersama surat pesanan wasiat. Surat ni ada tulis, barang ni pun ada. Maka untuk membatalkan sumpahan yang pertama, sumpahan khianat itu, diminta Amr bin As dan Muttalib, kedua-dua ni sebagai sumpahan kedua untuk membatalkan sumpahan pertama. Lalu sumpahan dia pun dia buat. Apabila sumpahan telah dibuat, maka dituntut daripada dua orang ni untuk bayar. Tamim Dari radhiyallahu anhu dia bayar 500, dan Adi bin Badak dipaksa bayar. Cuma Tamim Dari dia bayar bila? Ini pun ada khilafiyah di kalangan ulama riwayat. Tamim Dari tak lama kemudian dia masuk Islam. Dan dia sedar kecurangan itu, dia pun pergi bayar kepada kepada Amr bin As. Dia kata, aku bayarlah apa yang aku telah khianati. Dia bayar dengan cara belum dituntut, secara sukarela. Manakala Adi, oleh kerana dia masih Nasara, dia dipaksa untuk membayarnya 500 lagi, kerana kedua-dua itu berkongsi jual dengan harga 1,000. Jadi sumpahan yang kedua untuk membatalkan sumpahan pertama. Ini ayat dalam masalah wasiat masa musafir. Hubungkan ayat ni dengan ayat sebelum ialah tak sama khabith dengan tayyib. Itu asalnya. Kamu apa saja dosa sana, dalam apa saja suasana, halal tetap halal, haram tetap haram. Jadi tidak ada arti kamu menipu, curang di dalam wasiat untuk ambil keuntungan dengan menjual perkara atau milik orang lain. Dia tetap haram. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala bongkar perkara itu, seperti mana berlaku dalam kisah ini. Kadang-kadang Allah tak bongkar, tapi tidak ada lagi lah keberkatan pada barang itu. Allah Ta'ala tak akan bagi keberkatan daripada barang yang tak berkat. Itulah punca kehancuran, porak-porandanya kehidupan seorang itu. Walaupun tak dizahirkan, walaupun tak nampak, tak didedahkan, tapi harta-harta seperti ini penyebab bagi kehancuran agama seorang itu. Jadi kena sedarlah, khabith dengan tayyib tak sama. Kalau ambil khabith, tetap satu hari hancur. Kadang-kadang Allah zahirkan di dunia, kadang Allah tak zahirkan, Allah akan zahirkan di akhirat. Jadi ayat ini juga dikira ayat yang dikira rumit di segi i'rab dia, di segi susunan dia, di segi hukum dia juga rumit. Dia berlaku khilafiyah di segi penentuan makna-maknanya oleh ulama Islam. Walaupun begitu, khalasah dan kesimpulannya, dua ayat ini bersangkut paut dengan khabith dan tayyib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, syahadatu bainikum. Syahadatu dengan makna isyhad, bersaksi. Sini mengadakan saksi di kalangan kamu. Idza hadara ahadakumul maut, ceritanya apabila sampai ajal kamu, dan ketika ajal kamu sampai itu kamu berwasiat. Perlu adanya itsnan, dua orang sebagai penerima wasiat. Dua orang penerima wasiat. Jadi dua orang akan menjadi saksi sebagai penerima wasiat. Dua orang akan menjadi saksi sebagai penerima wasiat di waktu tibanya ajal kematian,
semasa tiba ajal kematian kamu nak bagi wasiat. Ini dua perkara. Jadi kalau tajuk wasiat dekat dengan anak mati, kena ada dua orang penerima wasiat sebagai saksi. Penerima wasiat sebagai saksi. Oleh kerana penerima wasiat dia tak semestinya orang Islam. Saksi memang kena orang Islam, tapi penerima wasiat tak semestinya orang Islam. Jadi sini walaupun dia sebut syahadah, bermakna isyahad. Isyahad atau maksud wasiat. Ithnani min dhawa adli minkum. Dua orang itu yang adil di kalangan kamu orang Islam, kalau ada. Atau kalau tidak ada, untuk menerima wasiat semasa dalam keadaan begini, au akharani min walikum, atau dua orang lain yang bukan Islam pun tak apa juga. Jadi tajuknya adalah saksi sini di segi penerima wasiat. Dia sama ada orang Islam kalau ada orang Islam. Tapi kalau tidak ada orang Islam nak bagi wasiat, dua orang bukan Islam pun boleh lulus wasiat itu. In darabtum, contohnya, sini ada jumlah dia panggil, yang mana biasa sukar untuk dapat saksi atau untuk mendapat penerima wasiat yang beriman atau daripada kaum kerabat yang terdekat, jika kamu bermusafir jauh. In antum darabtum fil ard. Contohnya, jika kamu bermusafir jauh, di mana kamu nak dapat orang kamu? Kaum kerabat, keluarga. Di mana kamu akan jumpa dengan mudah orang Islam kalau musafir negeri kafir? Jadi, untuk penerima wasiat itu, kalau ada orang Islam, orang Islam. Kalau ada orang kafir, orang kafir. Jadi, penerima wasiat dia tidak semestinya Islam. Fa'asabatkum musibatul maut. Ketika kamu bermusafir jauh, lalu kamu didatangi musibah mati, lalu kamu nak bagi wasiat, maka orang yang akan menerima wasiat itu kena ada dua orang, bukan seorang. Mana penerima wasiat dua orang. Jadi kalau kamu curiga kepada penerima wasiat di atas penyampaian dia kepada kamu tak sama seperti barang dengan apa yang ditulis, katakanlah kalau kamu curiga, tahbisunahuma, kamu tahanlah dua orang itu. Kalau kamu curiga, kamu tahanlah kedua orang itu. Kalau kamu mahu, min ba'di salat, waktunya selepas sembahyang asar. Supaya dua orang yang menerima wasiat itu yuqsimani billah, dia bersumpah dengan nama Allah. Selepas asar, panggil dia dua orang yang menerima wasiat supaya bersumpah dengan nama Allah. Ini pun betul sekiranya kamu yang mengambil wasiat curiga tentang dia, tentang wasi. Orang ambil wasiat ni, kamu curiga pada dia. Kalau kamu tak curiga, tak apa. Biar biasa. Bermakna kalau ada kecurigaan, barang sampai pada kita, orang yang terima wasiat ini telah beritahu segala-gala. Kalau kita curiga, kita boleh tahan dia supaya dia bersumpah dalam masjid selepas asar. Dia bersumpah macam mana? Dia kena kata, demi Allah, la nashtari bihi thamanan. Demi Allah, kami tidak akan tukar sumpahan ini dengan barang dunia. Demi Allah, kami tak akan tukar sumpahan ini, sumpahan pada waktu ni, lepas asar ni, sama dengan barang dunia. Walau kana dha qurba, sekalipun orang yang kami bersumpah untuknya, orang kerabat terdekat. Wala naktumu syahadatullah, dan kami tidak akan sembunyikan penyaksian yang adil yang Allah perintahkan kami supaya beritahu. Inna, sesungguhnya kami, idzan, kalau kami sembunyikan juga atau kami tukarkan juga, ambil dunia dengan bersumpah secara bohong, bahawa kami laminal athimin, akan jadi golongan yang betul-betul berdosa dan bersalah depan Allah. Jadi sini barang-barang perlu diserah kepada orang yang diwasiatkan padanya, dia berhak minta orang itu bersumpah. Kalau dia curiga, kalau dia tak curiga, tak apa. Jadi kes ni hanya sebagai contoh yang Allah buat kepada tiga orang ni. Jadi daripada dua ayat ni lah pedoman untuk peraturan sumpah wasiat. Tiba-tiba fa'in uthira, maka bila diketahuilah ala bahawa annahuma, dua orang yang menerima wasiat itu istahaqqa ithman. Dua orang yang menerima wasiat tadi istahaqqa ithman, berhak dapat dosa kerana khianat. Setelah diketahui dengan cara-cara apa sekalipun,
Dua orang yang bersumpah tadi, dia sudah bersumpah tapi didapati dia berhak dapat dosa. Kerana sumpahnya dikira menyalahi syariat. Nak membatalkan sumpahan mereka tadi, bagi boleh memiliki sesuatu yang berhak dimiliki oleh waris, fa'akharani, maka dua orang waris yang lain pula, yaqumani maqamahuma, akan bangun untuk bersumpah di tempat mereka itu. Sebab tajuk sumpah ni untuk dapat ambil hak atau membebaskan hak. Jadi dua orang lain daripada kaum keluarga yang paling rapat akan bangun bersumpah ganti sumpah mereka berdua. Siapa dia? Minal ladzina hastaqa alaihim, itu daripada kalangan waris yang berhak sebenarnya mereka itu, yang berhak mereka itu dapat barang itu, cuma dikhianati. Sini istahaqqa alaihim, yang mereka sebenarnya berhak untuk dapat barang itu yang dikhianati. Dan dua orang yang daripada waris pula, sifat dianya awlayan, yang paling dekat dengan si mati. Yang paling dekat dengan si mati. Macam mana cara bersumpah dia pula? Fayuqsimani billah, dia pun bersumpah dengan sebut nama Allah. Fayuqsimani billah, kedua-duanya bersumpah dengan nama Allah, yakni masing-masing kena kata demi Allah. Itu makna waqsiman. Kedua-dua orang itu dengan dia kena bersumpah dengan nama Allah dengan berkata wallahi, dengan berkata wallahi, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, penyaksian sumpahan kami berhak didengar, berhak didengar dan berhak diterima di depan hakim daripada sumpahan mereka berdua tadi. Wa ma'tadaina, dan kami tidak menzalimi sesiapa. Inna idzan, sesungguhnya kami jika menzalimi sesiapa, laminal zalimin, kami digolong daripada golongan yang zalim. Zalika, cara begini, cara bergilir-gilir sumpah begini, adna an ya'tu bi syahadah ala wajhah, cara paling hampir, paling mudah, paling tepat, saksi-saksi yang bersumpah supaya dia bersumpah dengan sebenar, dengan cara yang betul, tidak khianat. Au yakhafu, atau dengan ini cara boleh ditolak balik sumpahan mereka dengan diganti sumpahan lain. Mereka akan takut apabila ada undang-undang gini, an turadda aymanun ba'da imanihim, an turadda aymanun ba'da imanihim, iaitu sumpahan-sumpahan itu ditolak selepas mereka bersumpah. Jadi kena takut bahawanya sumpah ini tidak kekal selama-lamanya. Apabila didapati khianat, sumpah ini akan ditolak oleh hakim dan diganti dengan sumpahan lain. Wattaqullah, dalam perkara-perkara seperti ini takutlah kamu kepada Allah, wasma'u, dan dengar betul-betul perintah dan juga peraturan daripada Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan bagi pimpinan hingga selamat kepada akhirat kaum yang fasik. Kalau jenis orang fasik tak peduli pada hukum, Allah tak akan bagi pimpinan untuk selamat. Selamat. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai penutup surah, semua Nabi telah membuat membuat usaha paling baik, terbaik. Semua Nabi, tajuk apa yang diusahakan oleh Nabi adalah menyampai. Nabi tidak memaksa, dia telah buat yang terbaik di segi menyampai, di segi menyampai, atau di segi membentuk sahabat-sahabatnya supaya menyampai amanah Allah. Itulah tugas Nabi. Tugas Nabi tidak paksa sesiapa. Yang paling zahir tugas Nabi yang diberitahu oleh Allah berkali-kali, alaihil balagh, alaihil balagh, atau alaikal balagh. Kata kamu, tugas kamu menyampai. Jadi Nabi semua telah membuat tugas ni dengan cara paling baik. Di segi mentabligh dan menyampaikan wahyu kepada semua umat yang ada pada zaman itu, semua tu sudah sempurna. Apabila tugas mereka sempurna, Allah akan tanya sebagai keadilan. Allah tanya balik di akhirat. Semua kita ni pun sama juga. Amanah Nabi tinggal pada kita. Dia siap, selesai dah. Pada masa Hajjil Wada' dia beritahu, adakah aku telah sampaikan daripada Allah? Semua sahabat kata telah sampai. Orang mengambil daripada Nabi atau orang tak mengambil, tetap akan ditanya. Kalau tak ambil langsung akan ditanya, kenapa tak ambil?
Kamu mak siapa? Kamu buat kerja macam mana? Akan ditanya. Kalau pula mengambil banyak mana? Semua atau ke separuh? Kalau mengambil semua, kamu sempurnakanlah atau tidak? Jadi tanya tu akan ada di akhirat. Ini dalil dia. Jadi apabila Nabi ditanya, umat akan ditanya untuk menzahirkan keadilan. Sedangkan Nabi semua adil. Nabi semua menyempurnakan tanggungjawab. Nabi semua terpilih. Sepatutnya di segi akal, dia tak perlu tanyalah sebab Allah pilih sendiri. Tapi Allah nak tegakkan keadilan. Jadi apabila Nabi ditanya, sedangkan dia adalah orang terpilih, orang yang bukan Nabi lagi kena tanya. Dalilnya, summa latus'alun yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat yang kamu dapat, macam mana kamu telah guna nikmat itu. Guna nikmat dengan kepatuhan atau guna nikmat dengan penderhakaan. Kalau kata kepatuhan, mesti kamu ikut perintah. Kerana dalam ikut perintah tu patuh. Kalau tidak, tidak. Jadi kepatuhan mesti berpunca kepada perintah yang dia tahu. Saya buat seperti ini, saya buat seperti ini, mengikut peraturan. Maka dia panggil taat. Dia tanya dan dia akan dijawab. Dia akan boleh jawab. Jadi Allah Ta'ala beritahu di ayat ini sebagai penutup, yauma yajma'ullahu rusulah. Hari akhirat yang Allah himpun semua rasul. Rasul awal dulu Nabi Nuh, Rasul akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah himpun semua. Fa yaqulu, lalu Allah tanya, "Madza ujibtum?" Tengok. Apa yang dijawab oleh kaum kamu? Setelah kamu sampaikan kepada mereka wahyu daripada aku. Kaum kamu jawab macam mana? Dia terima ke tak terima? Dia ambil tahu ke tak ambil tahu? Jadi apabila Nabi ditanya, umat memang akan ditanya. Sebab untuk menegakkan keadilan. Orang yang dipilih oleh Allah ditanya, orang yang tak dipilih akan ditanya. Jadi, madza ujibtum? Apa yang dijawab oleh kaum kamu? Macam mana mereka sahut seruan kamu kepada tauhid? Macam mana mereka sahut seruan kamu kepada kerasulan? Macam mana mereka sahut seruan kamu kepada akhirat? Macam mana mereka sahut seruan kamu kepada syariat? Dia akan ditanya. Semua Nabi jawab, qalu, kata mereka, la ilma lana, kami tidak tahu. Tak tahu. Apa maknanya? Hakikat mereka ini kami tak tahu. Kami hanya tahu tugas kami sampaikan. Innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau sajalah wahai Allah yang mengetahui segala yang gaib. Ya, kami tengok dia, terima. Tapi hati dia kami tak tahu. Iman dia kami tak tahu. Kamu tahu semua. Jadi, macam mana umat menyahut seruan Nabi? Nabi kata kami tak tahu. Hakikatnya kami tak tahu. Zahirnya ada, separuh terima, ada separuh tak terima. Tapi hakikat sebenarnya kami tak tahu. Ini jawapan para anbiya. Cuma yang mereka dapat beritahu pada Allah, kami telah menyampaikan. Daripada umat, kami tak tahu apa hakikatnya sebenar mereka itu. Secara khusus kepada Nabi Isa. Secara khusus dalam surah ini kepada Nabi Isa. Sebab Nabi Isa disuruh dan dipuja melebihi Nabi-Nabi lain. Nabi Isa disuruh dan dipuja melebihi Nabi-Nabi lain. Pada zaman ini pun, di antara orang menyuruh Nabi, tidak lebih pada An-Nasara paling ramai sekali. Majoriti dalam dunia, orang menyuruh Nabi adalah Nabi Isa. Daripada dulu, sampai kiamat. Jadi secara khusus dia ditanya. Tujuannya supaya kita semua dapat tahu daripada kitab kita apa yang sedang berlaku pada golongan Nasara itu memang tak betul. Bersalahan sungguh dengan Nabi mereka sendiri. Jadi idh qala Allah ya Isa bin Maryam, ketika Allah tanya Nabi Isa bin Maryam, uzkur ni'mati allati 'alaika wa 'ala walidatik. Ingat kembali wahai Isa, nikmat aku ke atas kamu, nikmat aku ke atas ibu kamu. Allah pun beritahu satu persatu nikmat. Id ayyatuka bi ruhil qudus, ketika aku memberi sokongan kepada kamu dengan malaikat Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, kamu boleh bercakap kepada manusia semasa buayan lagi. Di waktu kanak-kanak lain tak boleh bercakap.
dan kamu boleh bercakap, wa kahlan, ketika kamu sudah tua. Bermakna kahlan sini semasa Nabi Isa sudah tua, dah tua ke dunia. Masa dia naik ke langit, dia tidak tua, bukan kahlan. Jadi kahlan maknanya dia boleh bercakap semasa dia tua. Makna tu sudah turun daripada langit dan tua. Lagi wa id 'allamtukal kitab wal hikmah, ketika aku ajar kepada kamu kitab Al-Quran, wal hikmah dan hadis Nabi, wat Taurat wal Injil, dan lebih-lebih lagi kamu juga aku ajar Taurat dan Injil. Ini khusus untuk Nabi Isa, dia dapat keempat-empat ni. Dia adalah Nabi yang akan turun juga pada akhir zaman, dan dia akan mengaji Al-Quran, dan dia juga akan mengaji hadis Nabi. Mana yang begitu? Dia diajar oleh Allah. Aku telah ajar kamu Quran, aku telah ajar kamu hadis. Cuma dalam menterjemahkan kitab dan hikmah ni ramai ulama tidak sama pandangan pendapat. Cuma sebahagian yang di kalangan ulama kata, oleh kerana kalimah kitab dan hikmah ni di mana-mana saja, kita akan terjemah dengan dua saja. Kitab mana Al-Quran, hikmah mana kefahaman. Kefahaman tentangnya. Atau kitab dengan mana Al-Quran, hikmah dengan mana sunnah. Itu saja yang ada dalam terjemahan. Cuma pandangan yang mengatakan kitab itu menulis, itu pandangan tabi'i. Pandangan daripada tabi'i, dia kata kitab dengan mana menulis. Jadi kita sudah baca dalam usul tafsir, perkataan tabi'i tidak menjadi hujah. Tidak menjadi hujah. Ia sebagai satu pandangan saja. Dia tidak hujah. Kalau daripada hadis Nabi SAW yang merupakan wahyu, memang itu adalah hujah. Tak boleh dinafikan. Hatta banyak di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu yang memberi pandangan dalam terjemah-terjemah ini tak dipakai pun. Sebab dia dikira pandangan peribadi. Kalaulah pertentangan sahabat Nabi di antara mereka sama mereka. Orang ni ambil, orang ni tak ambil. Pandangan mereka. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab apabila berlaku perselisihan, ada orang ambil, ada orang tak ambil. Maknanya, pandangan satu orang ni diambil. Kata, apa yang diambil oleh orang ni daripada Ibn Mas'ud. Orang tu tak ambil daripada Ibn Mas'ud, dia ambil daripada Ibn Abbas. Mana boleh diabaikan suatu orang, boleh diambil satu orang. Itu pun di kalangan sahabat Nabi. Manakala di kalangan tabi'in sama saja, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi terjemahan rata-rata kitab dengan mana tulis. Hikmah dengan mana ilmu atau sebagainya. Jadi pandangan sangat banyak. Jadi dalam masa yang sama, ada juga ulama Islam, kata mereka, oleh kerana perkataan yang dikatakan kitab ni, terjemahan sebagai menulis ni, pandangan dia tidak semesti kita ikut. Dia bukan susul galau daripada usul tafsir. Usul galau daripada usul tafsir, tengok kepada sesuaian ayat yang duduk dalam Al-Quran. Kalau kita tengok semua daripada Al-Quran, kalau susunan begini, maka maknanya begini. Dan makna begini lebih tepat. Sebab apa? Sebab ia adalah mukjizat untuk Nabi. Kalau sekadar menulis, tidak mukjizat. Tidak mukjizat yang menghairankan. Tapi boleh tahu Quran dan boleh tahu hadis, ia suatu mukjizat untuk Nabi Isa kerana dia akan turun pada akhir zaman. Sangat bertepatan dengan tujuan mukjizat ini. Jadi ketika aku ajar kepada kamu, wahai Isa, Alkitab ini Al-Quran, wal hikmatan dan sunnah. Dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Di samping wat Taurat atau Injil, ilmu yang memang kami bagi kepada kamu, kamu mengetahui juga kitab Taurat Nabi Musa dan kitab Injil dia sendiri. Maknanya selain pada kitab Injil, Allah bagi kepada dia dapat tahu kitab Taurat sebelum. Maknanya kitab Taurat sebelum dia pun dia tahu, kitab Quran selepas dia pun dia tahu. Ini mukjizat daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut sebagai nikmat-nikmat Allah kepada dia. Dan lagi mukjizat dia, wa ittakhluqu minat tini kahiyati tayr. Ketika kamu membuat bentuk burung daripada tanah. Biizni, dengan izinku. Fatanfukhu fiha, lalu kamu petiup dalam lembaga yang kamu telah bentuk dengan tanah itu. Apabila kamu tiup, fatakunu, tiba-tiba jadilah dia tayran, burung sungguh. Daripada lembaga burung sahaja yang dibuat daripada tanah, kamu tiup lalu jadi burung sungguh. Jadi burung sungguh pun biizni. Dua-dua biizni. Bentuk daripada selut menjadi lembaga burung pun dengan izin aku. Dan kamu tiup kemudian jadi burung sungguh pun dengan izin aku sebagai mukjizat. Tengok, izni tak akan ditinggalkan. Karena supaya tak kelirunya manusia, Nabi Isa ni adalah makhluk.
Sama seperti makhluk lain, dia tidak ilah. Wa id tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni, dan di waktu kamu boleh menyembuhkan orang akmah, orang buta asli, wal abrasa, orang sopak asli, lalu jadi sembuh, sehat, bi'izni, dengan izinku juga. Wa id tukhrijul mauta bi'izni, ketika kamu boleh mengeluarkan orang yang telah mati jadi hidup kembali, pun dengan izin aku. Dua-dua. Yang tak jadi, dia boleh jadi hidup. Daripada benda kepada burung. Yang sudah mati daripada manusia boleh jadi hidup. Semua tu dengan izin Allah. Wa idh kafaftu bani Israel, dan ketika aku menghalang bani Israel Yahudi angka daripada membunuh kamu. Ketika mereka nak bunuh kamu. Idh jittahum bil bayyinat, ketika mana kamu datang kepada mereka dengan bukti dan dalil daripada kitab Injil akan kebenaran tauhid, mereka pun nak marah, mereka nak bunuh kamu. Aku telah halang mereka daripada bunuh kamu. Bermakna Nabi Isa tak dibunuh oleh Bani Israel. Kafaftu, Allah kata, aku telah halang Bani Israel an qatlika, daripada membunuh kamu. Ketika kamu datang kepada mereka, bawa dalil dan bukti. Yang mana ketika itu faqala alladhina kafaru minhum, berkata orang-orang kafir daripada Bani Israel, in hadha, tidaklah segala mukjizat ini illa sihrun mubin, kecuali sihir yang jelas nyata. Jadi puak-puak Bani Israel pun jadi musyrikin Mekah jugalah. Apabila tidak setuju segala mukjizat, dikata sihir. Lagi Allah kata kepada Nabi Musa, Nabi Isa, wa id auhaitu, sini auhaitu dengan mana alqaitu fi ru'ihim, aku telah bagi ilham pada hati mereka. Sebab apabila nisbah wahyu kepada selain pada Nabi, kita terjemah kepada ilham. Seperti mana wahyu yang diguna untuk lebah, wahyu yang diguna untuk ibu Nabi Musa. Ini semua kita terjemah kepada ilham. Sebab dia bukan Nabi. Caranya untuk membezakan. Cara terjemah tak sama ni untuk membezakan. Jadi di sini pun sama. Wa id auhaitu, ketika aku ilhamkan kepada hawariyin, kepada pengikut-pengikut setia Nabi Isa. Ilham macam mana? Al-aminu bi, wahai pengikut Nabi Isa, aku ilham pada mereka, berimanlah kepada aku, wa wi rasuli, dan kepada Rasul aku Isa. Kalau mereka menerima ilham Allah Ta'ala, mereka dapat mengambil faedah daripada ilham itu. Mereka kata, amanah, memang kami beriman. Wasyhad, wahai Isa, bersaksilah. Wahai Isa, bersaksilah bi annana muslimun, bahawa kami semua Islam. Serah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kita akan sambung insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda, ja'ala akhiratan khairan ula. Radina billahi rabban bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma shrah sudurana lil islam. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khayran min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين Kisah turun Maidah pada zaman Nabi Isa. Di atas tajuk nak percaya sesuatu daripada Allah, kena tengok dulu mukjizat. Tajuk ni mana buat syarat. Jika dapat tengok, terima. Makna begitu sekali sukar bagi mereka untuk menerima perkhabaran daripada Allah yang betul jelas. Yang betul-betul jelas. Sehingga mereka buat syarat. Apa syarat? Baru dia akan terima. Mereka yang buat syarat tu siapa tu? Dia hamba Allah. Dia buat syarat pada Nabi Allah untuk percaya kepada Allah. Jadi bentuk-bentuk seperti ini, bentuk orang yang lemah fitrah. Daif sangat fitrah dia. Sebab Nabi dipilih oleh Allah. Nak beritahu pada mereka tentang Allah. Jadi Allah yang Maha Esa, di segi fitrah, memang sudah ada dalam hati manusia, boleh menerimanya. Bukan perkara lain. Jadi oleh kerana daif dan lemahnya fitrah seseorang itu, sehingga dia buat syarat kepada Nabi, tunjuk sesuatu yang luar biasa. Jadi bentuk-bentuk seperti ini dalam Al-Quran, nak menggambarkan orang yang daif fitrahnya, beginilah cara dia. Seolah dia lebih besar daripada Allah. Kena tunjuk bukti. Tunjuk bukti. Sesuatu yang dia nak sampaikan kepada mereka mesti daripada bukti yang jelas dan benar. Sebenarnya pada Nabi Isa AS dan Nabi-Nabi lain sudah ada pun daripada Allah. Tak perlu mereka tanya. Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Bersama setiap Nabi ada mukjizat. Untuk membuktikan kepada manusia lain, ia adalah hamba pilihan. Sudah ada. Dilengkapkan Nabi itu dengan mukjizat. Hingga ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Allah Ta'ala bagi juga pada baginda mukjizat yang bersesuaian dengan umat dia. Di antara mukjizat yang kekal adalah Quran. Tapi yang mereka minta ini, yang kita nak baca, mukjizat lain. Mukjizat jenis ta'annud, mengada-ngadakan. Yang mana bersama Nabi Isa sudah ada mukjizat, sudah cukup untuk membuktikan dia Nabi. Cuma apabila sahih dia Nabi, dengar saja berita daripada Nabi. Sebab Nabi tidak bercakap atas rasa nafsu. Dia bercakap atas rasa wahyu. Setelah dia dipilih menjadi Nabi, dengar saja berita daripada Allah, hormatilah dia, ikutilah dia. Apa perlu tanya lagi mukjizat? Nak berapa banyak mukjizat? Sebab mukjizat hanya suatu benda yang dikira luar biasa, bukti satu orang itu Nabi. Jadi turunnya Maidah ini daripada permohonan Hawari untuk tahu satu lagi mukjizat. Setelah ada pada Nabi Isa ni mukjizat yang banyak dah.
Cuma oleh kerana keikhlasan mereka, Nabi Isa berdoa. Seperti Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya perlihatkan kepada dia cara-cara macam mana menghidupkan yang telah mati. Tapi dia satu orang Nabi. Minta kepada Allah untuk itminan, untuk dapat ketenteraman dengan tengok sendiri dengan mata, jadi hati tenteram. Jadi idqal al-hawariyun. Siapa yang minta ni? Hawariyun. Ketika berkatanya Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa. Dia kata, Ya Isa bin Maryam, wahai Nabi Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuk. Jadi soalan dia pun berbunyi, adakah? Ini menggambarkan Allah tak kuasa kah? Adakah sekarang ini boleh Tuhan kamu turunkan kepada kami ma'idatan, hidangan yang lengkap dengan makanan minas sama' daripada langit. Jadi perkataan adakah? Tanya orang, tak apalah, adakah? Tanya Tuhan, tak kena. Adakah boleh, adakah mampu Tuhan kamu turunkan sekarang ini? Dalam syurga tu memang dia beritahu akan ada. Sebelum ni pun sudah dia turunkan banyak rezeki. Sekarang ni nak supaya Allah Ta'ala turunkan ma'idah. Maknanya adakah mampu Tuhan kamu turunkan kepada kita semua satu hidangan daripada langit? Jadi soalan ni macam satu soalan ta'annutan. Suatu bentuk umpama teguran. Dia tak benar sabar. Qala Nabi Isa kata, ittaqullah. Kamu semua takut sungguh-sungguh kepada Allah. Hendaklah kamu semua takut sungguh-sungguh kepada Allah. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman, tidak perlu soal atas kudrat Allah Ta'ala boleh buat turun atau tidak boleh buat turun. Sebab Allah kuasa. Qalu, kata mereka, alasan mereka minta ni, kata mereka, nuridu an na'kula minha. Kami semua ingin memakan daripada maidah itu. Yakni nak daripada keberkatan maidah daripada Allah Ta'ala. Nak dapat keberkatan daripada maidah yang kita minta dengan daripada dia tanpa asbab. Biasa apabila perkara itu dapat tanpa asbab, keberkatan. Ia satu yang berkat. Nabi kita SAW dalam perkara ni, Nabi jaga-jaga, Nabi beritahu kepada umat dia supaya hargai keberkatan ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam satu peperangan, dia jemput Nabi beberapa orang untuk jamu makan Nabi. Tapi dia mari dengan cara berbisik-bisik pada Nabi kerana makanan tak banyak. Kemudian mereka cerita, Nabi beritahu, kamu jangan jangan gopoh hidangkan mereka, biar aku pergi dulu. Dalam hadis sahih itu Nabi pergi, Nabi cebok. Untuk asalnya untuk 10 orang boleh dimakan lebih pada 300. Itu keberkatan. Kemudian Nabi kata, jangan buka tudung dan makan 10 orang. Jadi apabila buka nak tengok, hilang keberkatan. Kalau itu telah habis. Jadi keberkatan tu satu perkara yang kita kena kongsi bersama. Jadi apa yang berlaku pada Nabi kita SAW berkali-kali untuk memberitahu kepada umat dia, keberkatan boleh dikongsi bersama. Jadi di sini pun makna hampir ke arah itu. Qalu, kata mereka, nuridu an na'kula minha. Kami ingin makan daripada hidangan daripada langit, makna nak makan hidangan yang berkat. Dia adalah hasil daripada doa Nabi. Itu satu maksud dia. Yang kedua, wa tatma'inna qulubuna, supaya menjadi tenteram hati kami dengan tengok sendiri dengan mata. Sebab tengok dengan mata dapat ainul yakin. Dengar berita daripada berita Nabi melalui ilmu yakin. Tengok dengan mata, ainul yakin, berbeza. Jadi supaya tenteram hati kami, wa na'lama, dan supaya dapat kami yakin dengan ainul yakin,
an qad sadaqtana, bahawa engkau wahai Isa benar dalam dakwa engkau sebagai nabi dan segala apa yang engkau sampaikan daripada Allah. Dan yang keempatnya, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan jadi saksi segala-gala yang berlaku ni, kami semua akan menjadi saksi di atas kebenaran ini. Ikuran kerana kejujuran inilah Nabi Isa berdoa. Nabi Isa berdoa. Makna dia tidak ada kudrat untuk memberi. Dia minta pada Allah yang memberi. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah, maka bermakna dia bukan ilah. Dia bukan ilah. Satu orang tu sembah, satu orang sembah. Tengok. Satu orang sembah, satu orang sembah. Satu orang sembah, satu orang yang menyembah Allah. Satu orang menyembah, satu orang menyembah Allah. Itu gambaran dia. Jadi nak beritahu pada umat dia, Nabi Isa minta pada Allah. Dia tidak ada kemampuan untuk bagi, sebab dia tidak ilah. Jadi qala, kata Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana, dua kalimah dia guna. Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Dua-dua kalimah isim ini diguna sekaligus litadarru', untuk menunjukkan dia ni minta sungguh-sungguh, sebab dia tidak ada kemampuan. Litadarru'i maknanya untuk merendahkan diri dia, merayu sungguh-sungguh biar Allah Ta'ala bagi. Guna Allahumma lagi, guna Rabbana lagi, dua-dua kalimah dia guna. Nak beritahu pada umat dia, Nabi Isa guna dua perkataan, merayu, merintih kepada Allah untuk Allah bagi sesuatu. Jadi kamu sembah Nabi Isa minta merayu kepada Allah. Itu gambaran dia. Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama', turunkanlah ke atas kami hidangan daripada langit. Takunu lana 'idan, yang akan menjadikan bagi kami hari raya, kegembiraan kerana nikmat itu. Hari raya mana gembira kerana dapat nikmat, makanan yang berkat. Li awalina, pada orang zaman ini, semasa ini. Wa akhirina, dan menjadi juga keberkatan ini berterusan kepada orang selepas pada ini. Wa akhirina maknanya nikmat ini akan difahami juga oleh orang selepas pada ini. Maknanya nikmat Allah Ta'ala telah diperolehi oleh orang yang ada bersama Nabi Isa. Dan nikmat tu, kegembiraan itu dapat dirasai oleh orang akhirnya, orang kemudiannya. Yang ketiga, wa ayatan minka, sebagai bukti kudrat engkau. Wa ayatan minka ini sebagai bukti kudrat engkau. Mana turunkan makanan ini adalah bukti kudrat. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan bagilah rezeki kepada kami, engkau lah sebaik-baik yang menyediakan rezeki. Allah Ta'ala sahut doa. Allah Ta'ala sahut doa satu orang yang berdoa. Siapa yang berdoa? Nabi Isa. Qala Allah berfirman, inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku memang akan menurunkan maidah, hidangan tu ke atas kamu. Sesungguhnya pasti kami akan menurunkan, aku akan menurunkan maidah itu pada kamu seperti mana permohonan. Tapi ingat, turunnya mukjizat memberi arti sesiapa yang mengkufuri selepasnya akan dihukum secara langsung, tidak ditangguh-tangguhkan lagi. Faman yakfur ba'du, maka siapa saja yang mengkufuri selepas pada turunnya mukjizat ini, minkum, daripada kalangan kamu ini, fa inni u'adzibuhu 'adzaban, sesungguhnya aku akan mengazabkannya jenis azab la u'adzibuhu ahadan, yang aku tidak azabkan jenis seperti itu mana-mana orang lain dalam dunia ini. U'adzibuhu ni u'adzibu ta'dzib, aku akan mengazabkannya suatu jenis azab yang aku tidak akan mengazab sejenis azab itu kepada sesiapa pun dalam dunia ini, daripada penduduk dunia ini. Azab sungguh-sungguh. Ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala tukar mereka ini daripada
rupa manusia menjadi khinzir. Di akhirat nanti, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam. Ini adalah merupakan kesimpulan daripada ayat-ayat sebelum tentang soalan Allah kepada Nabi Isa. Kesimpulan dianya. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, ketika Allah Taala menanya Nabi Isa bin Maryam. Ayat 115 sebelum, perihal mengenai, kita baca tadi, perihal mengenai Allah Ta'ala memberitahu kepada kita umat akhir zaman dalam kitab Quran akhir zaman tentang mereka dulu zaman Nabi Isa. Kita tak tahu. Jika Allah tak beritahu, kita tak tahu. Sedangkan mereka memang tahulah. Hawari zaman Nabi Isa, dia tahu sebab perkara ini berlaku depan dia. Hawari, pengikut-pengikut Nabi Isa, dia tahu sebab berlaku zaman dia. Tapi kita umat akhir zaman tak tahu. Allah Ta'ala beritahu kepada kita perihal mereka itu, supaya maklumat tentang Nabi Isa zaman dia dulu macam mana, supaya kita semua tak akan keliru tentang golongan Nasara ini pada fahaman sebenar yang sepatutnya ada pada mereka. Jadi maklumat-maklumat yang Allah bagi kepada kita melalui Quran tentang golongan Nabi Isa dulu, supaya kita tahu keadaan sebenarnya begini. Pada masa sekarang ini begini berlaku. Begitu sekali jauhnya perbezaan. Daripada kita Allah beritahu begini tentang mereka yang beriman di kalangan mereka. Dan apa yang berlaku sekarang ini begini. Jadi mereka tak boleh membohongi kepada kita yang tidak mengaji kitab dia. Kita juga diberitahu oleh Allah dalam Quran kita yang benar daripada Allah perihal Nabi Isa dengan umat dia pada zaman Nabi Isa. Alhamdulillah. Walaupun mereka kata kita ada agama, kita ada kitab. Ya, ada agama, ada kitab. Tapi kebenaran semua duduk dalam ni. Ini kitab Allah Ta'ala sebenarnya tak boleh diubah oleh sesiapa. Allah beritahu Nabi Isa dengan umatnya yang sebenar, begini keadaan dia. Allah beritahu pada kami semua, supaya kami tahu maklumat agama. Apa-apa saja agama yang ada hubungan dengan daripada langit, semua diberitahu oleh Allah Ta'ala dengan cara yang berbeza. Kemudian Allah Ta'ala beritahu pada kita pula tentang di akhirat nanti. Macam mana Allah Ta'ala tanya Nabi Isa. Kerana ramai sekali pengikut-pengikut Nabi Isa menyinggung Nabi Isa berbandingan Nabi-Nabi lain. Jadi Allah tanya dia. Ini juga berlaku pada masa akhirat. Kita tak jumpa lagi. Tadi perkara yang sudah berlaku kita tak jumpa juga. Mana kita zaman ni kita hanya jumpa dalam Al-Quran. Perkara sebelum ni Nabi Isa dengan kaum kita tak pernah ada situ. Allah beritahu. Dan Allah beritahu kepada kita perkara akan berlaku. Maknanya wahai orang yang memuja Nabi Isa, yang mendakwa agama ikut Nabi Isa, kita kamu dulu dah akan berlaku, sudah Allah beritahu dalam Al-Quran. Begitu jelas. Tak boleh kamu nak kelentong, nak membohongi kami. Maknanya cerita maklumat kamu dalam poket kami, soalnya begitu. Kamu tak boleh tipu. Zaman kamu dulu, ketika Nabi Isa duduk di dunia, Allah beritahu. Dan dia angkat ke langit. Kemudian dia turun balik. Diberitahu oleh Nabi kami. Macam mana keadaan dia. Dan macam mana apabila di akhirat nanti, Allah beritahu kepada kami. Begitu jelas. Umat Islam yang tak mengaji saja terkeliru dan dia tersasar dan menyimpang pada jalan benar. Kalau sekiranya dia mengaji, dia tahu tentang golongan Nasara yang Allah beritahu dalam Al-Quran, dia tak akan keliru. Semua diberitahu dengan jelas. Tapi oleh kerana tak tahu agama sendirilah, murtad, tukar agama. Bukan kerana lain, kerana hanya tamak kepada dunia dan memperkecilkan agama yang hak, yang sebenar. Jadi Allah Ta'ala berkuasa penuh. Dia boleh bagi hidayah pada siapa, dia boleh tarik balik, dan dia boleh tukar sesiapa. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita akan baca mengenai keadaan Nabi Isa dengan umat dia di akhirat. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, dan di waktu Allah Ta'ala tanya Nabi Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, adakah kamu berkata kepada manusia, ittakhiduni, kamu jadikanlah aku,
ambilkanlah diriku, jadikanlah diriku wa ummi dan ibuku Maryam ilahain, Tuhan, kedua-duanya sebagai Tuhan, untuk diseru, untuk dipuja, min dunillah, tidak Allah. Adakah kamu, wahai Nabi Isa, berkata kepada manusia, sehingga begitu ramainya penduduk dalam dunia satu masa dahulu, seru kamu, seru ibu kamu, adakah ini daripada arahan kamu? Kamu kata kepada mereka, ittakhiduni, ambillah aku, jadikanlah diri aku dan jadikanlah ibuku, kedua-duanya ilahain, ilah, untuk disuruh dan dipuja. Bukan Allah, ilah, untuk disuruh dan dipuja. Allah memang satu, ilah tu banyak. Allah hanya satu, ilah tu banyak yang dipahami oleh mereka. Umat Islam berpahaman Allah Ta'ala dia saja ilah, dia tidak banyak ilah ni, satu. Jadi kamu kah beritahu kepada manusia, dia tak kata kepada umat dia saja, kepada manusia. Sebab ada umat akhir zaman murtad jadi pengikut Nabi Isa dengan cara fahaman ni, jadi manusia semua. Bukan asalnya daripada keturunan Nasara, keturunan lain, agama lain, jadi pengikut Nabi Isa atas dasar ilah, atas dasar cara seperti ini. Jadi Allah tanya dia secara khusus. Qala, Nabi Isa jawab, subhanaka, maha suci engkau daripada ada yang lain memiliki sifat ilah. Maha suci engkau daripada adanya yang lain yang memiliki sifat ilah, baik aku, baik ibu aku. Maknanya kamu suci daripada dikongsi oleh makhluk lain tentang sifat ketuhanan. Ma yakunu li, tidak layak bagiku, an aqula, untuk berkata, ma laisa li, sesuatu yang tidak ada bagiku hak. Aku boleh berkata sesuatu yang ada hak aku untuk berkata. Perkara yang tidak ada hak aku untuk berkata, aku tak akan berkata. Aku hanya berkata sebagai Rasul, aku boleh berkata sebagai hamba. Aku nak berkata sebagai Tuhan, itu bukan hak aku. Tuhan adalah Allah Maha Esa. Itu cara Nabi saya jawab. Ya Allah beritahu kepada kita, ma yakunu li an aqula, tidak mungkin bagi aku untuk aku berkata sesuatu yang tidak ada bagiku hak untuk berkata. Ini kalimah ni, kalimah bihaqqin, satu perkara yang kita kena fahami lah. Satu orang tu dia pergi kebun orang lain, tebang pokok ni, ambil buah ni, mesej rumput ni, buat tu buat ni. Bukan kebun dia, kebun orang lain. Dia duk pergi kata begitu, kalaulah kebun dia, dia berhak. Apabila kebun orang lain, apa dia hak? Di mana hak ada pada dia? Nak cakap dia ada hak dia. Contohnya, kita duduk negara lain, kita duduk kata pada negara lain, kena buat tu, kita buat begini. Kamu tak ada hak. Walaupun dia datang ke Malaysia, dia nak mengundi tak boleh, sebab dia tak ada hak. Kita pergi negeri-negeri dia, kita nak mengundi tak boleh, sebab kita tak ada hak. Nampak tak? Hak ni satu perkara kita kena faham. Kita nak protes satu kerajaan, kita ada hak, boleh. Tapi tak ada hak, tak boleh. Hak. Kita pergi melancong negara orang, boleh. Tapi kita nak kutuk dia, nak kritik, tak boleh. Sebab kita tak ada hak. Nak bagi komen apa-apa. Itu hak. Nampak tak? Jadi Nabi Isa jawab kepada Allah Ta'ala, yang Allah beritahu kepada kita, suatu kalimah yang sangat jelas, yang kita boleh fahami dengan mudah. Dia kata, maha suci engkau, wahai Allah, daripada dikongsi sifat ilah oleh yang lain. Ma yakunu li, tidak mungkin bagi aku untuk berkata sesuatu yang bukan ada hak bagiku untuk berkata. Mana aku boleh berkata aku sebagai Nabi, aku boleh berkata sebagai aku manusia, tapi aku tak boleh berkata sebagai aku ni Tuhan, sebab bukan hak aku. In kuntu qultu, sekiranya aku pernah berkata dulu, faqad alimta, kamu tahu semua. Sebab tidak ada satu perkataan pun yang keluar daripada pengetahuan engkau. Kamu tahu semua. Tidak ada pernah pun aku kata kepada mereka
pilihlah aku, jadikanlah aku ni ilah untuk di surga dan di puja juga ibu aku. Sebab semua perkataan-perkataan aku kamu tahu belaka. Jadi in kuntu qultu, sekiranya aku pernah berkata-kata suatu masa dahulu semasa hidup, faqad alimtahu, sesungguhnya kamu tahu semua. Sebab apa? Dalil ta'lamu ma fi nafsi, kamu tahu segala-gala pada diri aku, wala a'lamu fi nafsika, aku tidak tahu segala-gala pada diri kamu. Sini diri dengan makna zat boleh, diri dengan makna ilmu boleh. Dua-dua terjemahan. Kalau terjemah pada makna fi ilmi, sebab ada dalil depan tu. Fi nafsika dengan makna zat, biasa juga terjemah begitu. Jadi wala a'lamu fi nafsika, aku tidak mengetahui pada ilmu kamu. Kamu tahu tentang itu semua, aku tidak tahu tentang ilmu kamu, atau aku tidak tahu tentang zat kamu. Innaka anta 'allamul ghuyub, bahawa engkau sahaja yang mengetahui segalanya gaib. Aku hanya mengetahui sekadar gaib, daripada itu aku tak tahu. Kemudian kesimpulan apa yang aku kata kepada mereka, banyak perkataan, tapi kesimpulan dari segi ketuhanan yang manusia boleh jadi keliru, dengan sebab itu dia seru aku, sebenarnya itu adalah daripada mereka, tidak ada daripada itu. Ma qultu lahum, aku tidak berkata kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang kau arahkan aku tentangnya sahaja. Aku tidak berkata kepada mereka, kepada umatku, kecuali apa yang kau arahkan aku tentangnya. Apa dia? Kesimpulan apa yang aku arahkan mereka, yang kamu arahkan aku, yang aku tabligkan kepada mereka daripada arahanmu, ialah tauhid. Itu kesimpulan dia. Tauhid. Yang tak patut keliru perkara ni. Ani'budullah. Aku kata kepada mereka semasa dulu, Ani'budullah. Kamu semua wahai umat, sembahlah akan Allah. Berdoalah kepada Allah. Beribadatlah kepada Allah. Dia tu siapa? Rabbi, dialah Rabb aku, yang memelihara aku, yang menjaga aku, yang menghidup dan mematikanku. Wa rabbakum, dan Rabb kamu juga. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku boleh menjadi saksi ke atas mereka, boleh mereka terima atau tak terima, ma dumtu fihim, selama mana aku ada bersama mereka. Selama mana aku hidup bersama mereka, aku boleh jadi saksi. Zahir mereka macam mana, batin mereka pun aku pun tidak tahu, maknanya zahir mereka. Falamma tawaffaitani, sini juga Allah guna perkataan tawafat. Dua-dua terjemahan sekaligus, mana hakiki dengan mana majazi. Falamma tawaffaitani, maka apabila kamu telah angkat aku ke langit. Sebab tawafat dengan mana ambil semua, badan dengan roh. Falamma tawaffaitani, maka apabila engkau telah angkat aku ke langit. Kunta antar raqib alaihim, engkau sahaja yang mengawasi mereka. Aku pun tidak tahu macam mana jadi. Aku pun tidak tahu macam mana jadi, sebab aku sudah naik ke langit. Terjemah kedua, terjemah makna majazi. Sebab angkat ke langit itu adalah makna hakiki. Falamma tawaffaitani, maka apabila engkau telah matikan aku pada akhir zaman. Kena terjemah begitu, pada akhir zaman. Kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang menguasai ke atas mereka, yang mengawasi mereka. Aku sudah mati itu, tidak ada hubungan lagi aku dengan mereka. Aku tidak ada hubungan lagi dengan mereka, putus hubungan. Mana sebut kata mati, putus hubungan. Masa duduk di langit putus hubungan, masa mati pun putus hubungan. Mana tawafah ni diterjemah dua sekaligus. Mana hakikinya bawa ke langit, bawa wafat mana hakikinya ialah ambil. Mati makna majazi. Ketika kamu angkat aku ke langit, aku pun tidak tahu. Ketika kamu matikan aku pada akhir hayatku, aku pun tidak tahu, kerana putus hubungan. Masa naik ke langit berputus hubungan, masa mati berputus hubungan. Dalam tafsir sebut, apabila aku mati, tiada lagi hubungan aku dengan mereka sedikit pun. Dalam tafsir sebut, apabila aku mati, tiada hubungan aku dengan mereka sedikit pun. Kalau seandainya mereka ada faham apa-apa yang mereka buat, itu mereka bertepuk sebelah tangan. Nabi tidak tahu menahu. Jadi engkaulah yang menguasai, yang mengawal mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu, tidak aku.
Maka in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Sekiranya kamu mengazabkan mereka wahai Allah, maka mereka adalah hamba Engkau belaka. Engkau berhak. Wa in taghfir lahum, sekiranya Engkau memaafkan mereka. Sini tidak ada ghafur rahim. Allah Taala mukjizat kitab dia ni tak bercanggah. Mana-mana ayat. Oleh kerana syirik tidak diampunkan oleh Allah, sudah diberitahu oleh Allah dalam ayat lain. Allah beritahu innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah Taala tak akan ampun dosa syirik. Lain-lain dia boleh ampun. Jadi pemberitahuan pada ayat-ayat lain, dia tidak akan ampun dosa syirik di akhirat. Dia boleh ampun dosa syirik bagi orang yang bertaubat sebelum mati. Tapi setelah kembali ke akhirat, dosa syirik tidak akan diampun. Orang itu memang kekal dalam azab. Itu sudah diberitahu berkali-kali dalam ayat lain. Jadi sini Nabi Isa kata, sekiranya engkau ampunkan mereka selepas mati syirik, ia bukan daripada keampunan engkau. Sebab engkau janji dalam ayat tu tak ampun. Jadi sini fa innaka antal aziz, bukan fa innaka antal ghafur. Fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada di atas tuntutan makna maghfirah. Bahkan kalaulah diampunkan juga atas makna engkau berkuasa, boleh melakukan apa saja yang tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa. Hakim, kalau engkau mengampunkan juga atas dasar engkau tu maha berkuasa, tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa keputusan engkau, dan engkau maha bijaksana, segala-gala keputusan engkau itu di atas kebijaksanaan engkau. Tapi bukan daripada Ghafurur Rahim engkau. Bukan daripada Ghafurur Rahim engkau. Supaya tak bertembung ayat dengan ayat. Jadi ayat Allah Ta'ala ni di antara satunya, mukjizat dia luar biasa. Allah tak berbohong. Di mana Allah kata tak ampun, memang tak ampun. Jadi sini pun tak ampun juga. Tidak ada daripada tuntutan Ghafurur Rahim. Jadi mana-mana kalimah keampunan yang diakhiri dengan sifat Ghafurur Rahim, perkara itu ada keampunan. Itu ada dalam Al-Quran. Tapi oleh kerana mati syirik, mati kufur, yang sudah Allah beritahu berkali-kali dia tidak ampun, sini pun sama makna dia. Jadi wa in taghfir lahum, sekiranya engkau ampun mereka, maka berkali-kali Tuhan beritahu dia tak ampun, maka fa innaka antal azizul hakim, maka sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebab engkau tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa, dan segala keputusan engkau itu adalah di atas kebijaksanaan engkau. Allah Ta'ala adakan satu jawapan sebagai berita gembira. Jadi inilah kesimpulan Nabi Isa sebenarnya. Sebelum dia wafat, sebelum dia naik ke langit, dan setelah dia ditanya oleh Allah di akhirat. Jadi apa lagi yang keliru? Hujung sekali pun Allah beritahu kepada kita. Permulaan Nabi Isa jadi Nabi pun Allah beritahu kepada kita. Apa lagi keliru? Dan ini kitab Allah. Memang benar ini kitab Allah. Mana penerimaan manusia ini kitab Allah sudah membuktikan ini adalah benar. Kalau mana-mana kitab yang dikatakan kitab Allah tidak sama seperti kitab ini, mana satu boleh jadi tak benar, ada yang tak benar. Setelah dipastikan ini hanya kitab Allah, segala ayatnya daripada kitab Allah, maka yang tak sama dengan ini, dialah yang tak benar. Jadi, keyakinan satu orang itu tentang wahyu, yang merupakan perkara yang tak boleh diingkar. Kalau dia boleh terima wahyu Al-Quran sebagai kitab Allah, maka yang tak menyerupai ini daripada kitab Allah pun, maka yang sana tak benar, sini memang benar. Lebih-lebih lagi Allah beritahu berkali-kali dalam kitab ni, ada ubah suai berlaku. Ada ubah suai berlaku. Allah Ta'ala maha berkuasa, maha mengetahui. Segala-gala penjelasan di sini ada di sana. Alhamdulillah, kitab Injil, kitab Taurat yang masih lagi dijaga sebagai bukti kebenaran Al-Quran sudah ada, memang disimpan. Jadi oleh kerana kedegilan mereka dan terhijabnya mereka daripada kebenaran, maka perkara-perkara yang mudah difahami seperti ini pun tidak mereka perolehi. Akhirnya di akhirat Allah berfirman, Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hari ini hari yang memberi faedah kepada golongan yang jujur, kejujuran mereka.
Tinggal lagi dalam perkara agama jujur. Agama nak kepada kejujuran. Agama tak mahu kepada pengkhianatan, kemunafikan, tidak. Agama mesti kena jujur. Riwayat mesti kena sahih. Daif, sahih. Dia kena jujur begitu. Jangan kelentong, jangan tipu. Jangan kata yang sahih ni daif, yang daif ni sahih, jangan. Yang reka tu kata kitab Allah, itu tipu. Yang kitab Allah dikata bukan, juga bohong. Dia kena jujur. Jadi, hari ini, hari akhirat, akan memberi faedah kepada golongan yang jujur oleh kejujuran mereka. Sebab jujur adalah sifat fitrah yang baik. Lahum jannatun, bagi mereka lah kebun-kebun syurga yang luas, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, berkekalalah mereka di dalamnya apabila dimasukkan oleh Allah Ta'ala, ditakdirkan masuk, duduk dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Di antara alamat redha, Allah bagi syurga, Allah bagi balasan baik. Wa radu anhu, dan mereka redha daripada balasan Allah. Segala-gala balasan yang Allah bagi kepada mereka, mereka sangat berpuas hati. Zalika, ya demikian inilah al-fawzul azim, kejayaan yang paling agung. Inilah maksud daripada kehidupan manusia. Semoga Allah Ta'ala pilih kita daripada golongan yang diredai. Amin. Kesimpulan surah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah semuanya, kerajaan lapisan langit dan bumi. Wa ma fihin, dan makhluk-makhluk di antara keduanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله